juga selamat petang. Yang dihormati Puan Asbalela Wati binti Razali selaku kita punya pegawai daripada PPD, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang, peneraras dan juga rakan-rakan guru serta juga anak didik yang turut menyertai bengkel kita pada petang ini. Okey, baiklah, terima kasih kerana sudi hadir ke bengkel Pasir Gudang IT Challenge for Student with Disabilities. Untuk sesi yang ketiga ini, kita akan menjalankan bengkel untuk challenge yang keempat iaitu e-kreatif, iaitu melibatkan penggunaan aplikasi Scratch. Okey, sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, baiklah kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga majlis hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan terhadap ilmu yang akan dikongsikan oleh penceramah jemputan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya serahkan majlis bengkel hari ini kepada penceramah jemputan kita, iaitu hari ini ialah Cikgu Halizah binti Ahmad daripada Sekolah SMK Bandar Kota Tinggi Johor. Okey, dengan ini saya dengan segala hormatnya lah menjemput, saya serahkan majlis kepada Cikgu Halizah. Terima kasih Cikgu moderator kita, Cikgu Suria, yang saya hormati Puan Asbalela Wati, PPD Penolong Pegawai Pendidikan Khas Pasir Gudang, guru-guru semua cikgu PPKI guru-guru PPKI Pasir Gudang serta anak-anak didik. Sekarang kita ada dalam 28 orang dekat talian. Okey, saya Cikgu Halizah binti Ahmad mengajar di PPKI SMK Bandar Kota Tinggi Johor. Okey, saya terus share screen je lah Boleh. Boleh. Okey, boleh nampak paparan skrin saya? Nampak. Okey. Nampak. Okey, semalam saya ada pesan dengan Puan Asbalela minta semua dah install perisian Scratch 2.0 offline. Okey, semua dah ada belum? Cuba angkat tangan. Belum. Raise hand kat situ, siapa yang dah ada? Belum. Okey, kalau belum kita tak boleh nak buat hands on teruslah. Okey, Cikgu Hafsah ada, dia dah angkat tangan tu, memang Cikgu Hafsah ni power ni. Okey, baiklah kita teruskanlah Okey, siapa dah kenal Scratch? Okey, Scratch ni ialah perisian untuk pelbagai guna, untuk buat animasi boleh, lukis boleh, macam-macam lah. Okey, dalam paparan ni ialah antarmuka Scratch. Okey, kalau kita nampak kat sini dekat bahagian tengah ni, ini ialah stage. Okey, saya nak bagi tahu paparan untuk Scratch 2.0 dengan 3.0 ada beza. Okey, Scratch 3.0 dia terus online. Okey, manakala 2.0 ni ialah offline. Okey, di sini ialah stage, di mana stage ni tempat kita nampak apa yang kita design semua. Okey, dan yang ini yang ini kita panggil dia sprite. Kawasan ini ialah kawasan sprite list. Okey, di sini ialah script area.
tempat kita nak tengok coding-coding yang kita dah buat. Coding tu akan dimasukkan dekat sprite. Okey. Dan ini ialah block palette. Okey, Scratch ni sebenarnya ialah satu perisian yang memudahkan pengguna yang tak tahu tak ada basic atau cara. Okey. Sebab tu nama dia ialah anyone can program with Scratch. Okey, dengan Scratch dia hanya guna blok-blok ni. Saya rasa dah ramai yang tahulah. Cuma di sini saya nak saya suka ingatkanlah. Okey, kita tengok pelbagai warna, nampak colourful, cantik. Okey, kita kena tahu sebenarnya warna-warna ni. Okey. Okey, untuk blok yang berwarna biru ni, bawah ni untuk sensing. Sensing ni ialah untuk coding yang melibatkan pergerakan. Okey, kalau macam kita buat game yang melibatkan sensing, dia punya kodenya ialah warna biru. Kemudian motion. Motion ni ialah pergerakan. Kita nak gerakkan sprite tu daripada kanan ke kiri, atas bawah. Dia punya coding ni warna purple gelap. Okay. Kemudian operators. Operators ni warna hijau. Yang ni cikgu nak tekankan semua kena ingat. Nanti kita ada quiz. Okay. Operators ni kalau kita buat operasi tambah tolak macam tu lah. Okay. Dia punya warna hijau. Loops. Okay. Loops ni ialah rupa bentuk macam mana sprite tu akan jadi. Okay. Kemudian kalau kita nak ada masukkan sound, warnanya ialah pink. Okay, events. Events ni kalau kita nak buat sprite tu bergerak macam mana. Okay. Motion tadi bergerak juga. Okay, events ni dia lebih umum. Okay. Kemudian kita ada warna orange ni untuk variable. Okay, variable ni biasa kita akan tetapkan pemula ubah. Okay, warna orange. Kemudian apa-apa coding untuk control warna coklat gelap ni. Dan kita boleh buat satu kita punya coding sendiri, kemudian kita jadikan kita punya satu kod yang dah siap, kemudian kita tinggal tarik. Itu kita panggil my blocks. Okey. Bila kita dah masuk dekat Scratch kat sini, okey, untuk kali pertama kita nak run ataupun uji lari kita punya program Scratch tu, ini ialah button hijau, green flag ni kalau kita nak run. Okay, kita punya ukuran ni kita kena tahu. Lebar kita ialah 480 pixel, kita punya tinggi 360 pixel. Kenapa kena tahu pixel ni? Siapa tahu? Ada siapa nak jawab? Okay. Kenapa kita kena tahu pixel ni? Sebab kita nak buat pergerakan nanti kucing ni kita nak gerakkan ke mana-mana. Sebab tu kita kena tahu pixel. Okay, pixel dia macam ni. Kedudukannya ikut koordinat ni. Koordinatnya x, y dia berapa. Kalau di tengah-tengah ni ialah x, y dia kosong, kosong. Okay, kalau kita nak letakkan kucing ni ke kanan, okay, jadinya nanti kita nak gerakkan x tu tambah berapa nilai ke kanan. Kalau nak gerakkan sprite ni ke kiri, dia kena letakkan nilai negatif untuk gerak ke kiri. Kalau untuk naik ke atas, kita gerakkan y ke atas. Kalau y ni, kalau sprite ni kita nak gerakkan ke bawah, kita letakkan nilai y dia ialah negatif. Okay. Kalau nanti kita angkat sprite ni duduk di mana-mana, kita akan nampak dekat bawah ni kedudukan koordinat dia berapa. X berapa, Y berapa. Okey. Kita tengok dulu apa kriteria pemarkahan untuk acara e-kreatif ni. Okey. Kriteria pemarkahannya yang digariskan lah ialah untuk pendahuluan 5 markah. Lepas tu kena ada penutup, ada elemen statik. Elemen statik ni ialah gambar. Background itu ialah elemen statik, elemen yang tak bergerak. Lepas tu, okay, kita ada elemen yang dinamik. Elemen dinamik tadi yang kita panggil dia sprite tu. Sprite yang boleh digerakkan. Elemen statik ni sprite tapi dia tidak bergerak. Okay, kemudian kita masukkan video, ada masukkan video,
ada lagi markah tambahan. Masukkan suara, markah lagi 5. Lepas tu naratif. Naratif ni lah jalan penceritaan. Okay, apa yang kita buat tu ada jalan cerita dia, ada lagi markah. Okay, setiap teks okay, yang kita masukkan pun ada markah. Dan selain itu markah yang paling besar sebenarnya ialah storyboard. Storyboard ni nampak macam tak penting, dia tak nampak, okay, tapi dia sangat penting semasa merancang. Okay, dan juga creativity. Creativity ni keseluruhannya lah idea daripada kita nak merancang, kita buat storyboard, kita buat buat flow dia, dan ada markah-markah lain lah untuk kerjasama dan pembentangan. Okay, tak rasanya kalau nak score dengan e-kreatif ni, paling utama kena tahu ni lah apa yang boleh kita nak dapatkan markah. Selain daripada macam mana kita nak gerakkan dalam Scratch tu sendiri. Okay, apa yang dikatakan dengan flow chart ni? Okay, dalam merancang, okay, kita ada flow chart. Sebelum kita buat kita punya aplikasi, okay, sebelum kita buat aplikasi kita buat flow chartnya. Apa ni flow chart ni? Jalan cerita dia lah daripada apa yang kita nak buat. Okay, katakan kita nak buat cerita tentang COVID go away. Kira COVID awareness macam tu lah. Okay, muka surat pertama mula. Kita daripada mula. Okay, mula. Kemudian apa yang kita buat dekat mula. Okay, kat sini kita nak menu utama. Okay, dekat paparan utama tu apa? Okay, kemudian ada arahan. Okay, arahan macam mana kita nak guna. Okay. Okay, lepas tu kita ada nak main game. Okay, yang ni memang kena buat. Sama ada kamu boleh buat terus dekat kertas lah. Okay. Kemudian baru lepas main game, game over. Okay, maaf lah ya, tulisannya memang tak lawa. Okay, lepas game over habislah kan? Mula tamat. Okay, dalam flowchart kalau tengok kenapa ada 4 segi, ada bentuk bujur tu, itu ialah simbol-simbol itself dalam flowchart lah. Okay, mula dengan tanda bujur tu. Okay, kemudian setiap proses tandanya segi 4. Okay, ini ialah rancangan. Kalau kita tengok markah untuk flowchart dengan flowchart tadi dia tak mention, tapi dia mention di sini ialah storyboard kan. Okay, storyboard ni termasuk ada markah. Okay, ni contoh yang cantik lah. Okay, kita nak mula kucing berada di tengah stage. Kemudian gerakkan 194 langkah ke hadapan. Okay, kalau nak gerakkan 194 langkah ke hadapan ni maksudnya nilai X dia kita nak letak X sama dengan 194. Okay, jika sampai ke hujung stage pusing. Gerakkan semula ke kiri. Tamat. Okay. Ni yang saya dah rancang tadi. Sekarang kita rancang pula dia punya storyboard. Jalan cerita dia yang pertama tadi kita nak buat pendahuluan kan. Okay, mula utama. Okay, utama dia kita nak rancang kat sini lah. Macam mana kita nak rancang kita punya rupa dekat Scratch ni. Okay, kata kat sini kita ada teks COVID go away. Kemudian kat sini kita nak masukkan gambar COVID tu lah. Okay, kemudian kita ada arahan kat sini. Ada button lah kat sini. Button kita nak kata press space to start. Okay, bagi arahan sikit kat sini. Press space to start. Okay, cukup. Okay, kemudian paparan kedua. Kita mesti rancang yang ni. Kalau kita nak buat apa-apa animation ke tak ada rancangan macam ni, tak nampak. Okay, untuk paparan kedua.
Okay, kita nak masukkan avoid yourself from COVID virus to save. Kat sini cara-cara kita nak selamatkan diri lah daripada COVID kan. Okay. Okay, kat sini kita nak ajar pengguna ataupun nak ajar semua orang macam mana nak elakkan daripada COVID. Okay, macam mana caranya? Kat sini lah kita ajar cuci tangan, pakai hand sanitizer, duduk rumah kan. Okay. Kemudian kat sini paparan yang ketiga tadi ialah game. Play. Okay, play ni kat sini lah dia punya nanti kita punya game. Yang ni memang kena rancang. Okay, dan keempat sini nanti kalau dah main game tu you win. Ataupun nanti ada satu lagi paparan lose. Okay, dekat sini lah. Okay, background belakang ni. Ini ialah static. Okay. Kalau yang ni dia ada user nak kena masukkan kan. Yang ni dynamic lah. Okay. Text ni static. Okay, yang lain-lain pun nanti boleh rancang dekat storyboard ni. Okay. Ini contoh storyboard yang cantik moleknya. Saya dah lukis, lepas tu ada arahan. Okay, ini sebab tu tadi markah dia berapa? 10 dekat sini. Okay, dekat page introduction. Ini tadi kita dekat introduction dia yang kita dah rancang tadi kan. Okay, saya tak buat gambar COVID lah kat sini. Okay, saya tunjuk contoh yang ni. Okay, dia ada introduction dia. Kemudian ada arahan press page to start. Lepas tu masuk ke yang kedua. Okay, masuk yang kedua ni dia ada animation kat sini. Dia akan pusing-pusing-pusing kemudian baru masuk ke dalam cerita dia. Okay, dalam instruction, okay, kena nyatakanlah macam mana nak guna kita punya apps ni. Okay, apa yang ada. Kita nak buat masukkan nama pun boleh. Okay. Okay, yang ni macam mana nak main. Okay, narrative. Okay, narratifnya. Kalau kita dah tengok tadi punya flowchart kat situ dah ada narrative. Okay, ataupun kita nak tambah video atau nak tambah sound effect apa pun boleh. Sebab dia punya penceritaan. Okay, ada markah kan tadi? Okay, macam ni ada penceritaan dia. Nanti saya tunjuk dia punya contoh kat sini nanti kita boleh bagi sprite tu bercakap. Kemudian, okay, yang ni interactive game. Okay, closing tadi tu sama ada you win or you lose. Lepas tu kita bagilah markah dia berapa. Kena tunjuk. Untuk bagi markah ni, itu tadi yang cikgu cakap ada variable. Variable yang kita nak kena letak. Okay, daripada mula kita kena setkan markah dia kosong. Okay, bila dia dah masuk ke stage game, dapat markah kalau dia sentuh something macam tu. Okay. Okay, saya tunjuk contoh kat sini. Saya dah open saya punya. Nampak tak boleh buka pula. Sekejap kenapa tak boleh buka tadi test boleh buka. Okay, saya tunjuk yang ni lah. Itu tak boleh buka. Okay, ini ialah paparan. Okay, kalau Scratch 2.0, bila kita buka aja, dia akan minta kita update. Tak perlu update. Kalau kita update, nanti dia akan update kepada Scratch 3.0. Okay, just cancel sahaja. Okay, kita tengok kat sini. Ni
Tadi yang saya kata elemen static. Okay, kita nak tengok ada berapa background kat sini. Kita tengok stage, kita ada 5 background. Okay, background ni kita nak setkan kat mana? Ni di sini. Kita tengok background. Okay, kat sini. Okay. Ni saya tunjuk dulu, nanti kita buat sama-sama. Okay. Ni saya nak tunjuk hasil yang dah siap. Okay, bila kita nak run kita punya Scratch ni, just tekan button hijau ni. Okay, boleh dengar ada sound effect tak kat sini? Tak dengar Liza. Tak dengar? Apa cikgu? Tak dengar dia punya, ada sound effect saya share ni. Tak ada, tak dengar. Tak dengar suara kan? Saya setkan saya punya. Saya stop present kejap. Okey, boleh dengar dia punya suara tak? Tak. Tak. Dengar lah Cikgu Liza. Tak apalah, kita teruskan walaupun tak dengar suara dia, boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Kat sini untuk yang page pertama, untuk page pertama introduction lah. Okey, dia bagi arahan tadi, space, tekan space. So saya tekan space, dia akan mula. Okey. Dia pergi ke background yang kedua. Okey, berapa banyak background ni pun akan diambil kira markahnya. Okey, kemudian dia bagi arahan macam mana nak main. Okey, kat sini bagi arahan untuk main game tu kena tekan S. Okey, go. Sebelum dia main, dia akan ada cerita kat sini. Okey, yang ni ada suara, dia bercakap sebenarnya. Okey, kita boleh rakam suara kita. Okey, nampak dia berapa kali saya shot. Okey, sekarang you win. Okey, dah habis. Itu saja dia punya aplikasi. Ini pelajar ni buat 4 jam. Ini ialah hasil pelajar Malaysia yang ke Korea pada tahun 2016. Okay, kita dapat silver masa ni. Malaysia dapat silver. Okay. Okay, mari kita mulakan dengan kita punya Scratch. Daripada mula. Okay. Okay,
Okay, semua ready? Saya memang ajar yang asasnya. Takut ada yang tertinggal ke. Okay. Okay, tadi macam kalau kita nak masukkan background. Okay, mula-mula kita masukkan background. Tengok dekat stage background kat sini. Stage background kat sini kita nak masukkan ada 3 cara. Okay, cara pertama kita boleh masukkan, pilih daripada library. Okay, backgroundnya dah ada. Ataupun okay, kita boleh pilih masukkan guna yang gambar ni. Okay, yang ni boleh lukis sendiri background kita. Dia akan ada pen kat sini. Okay, siapa yang pandai lukis boleh lukis dan ini kena explore lah. Ya. Okay, cara ketiga ialah yang gambar file ni kita boleh ambil gambar daripada mana-mana dalam desktop kita lah. Okay, katakan dan kita boleh juga ambil gambar. Okay, ambil daripada kamera. Okay. Nampak sekarang ni kita dah ada 2 backdrop tapi masih kosong, betul? Okay, sekarang kita setkan buat sama-sama, ambil satu background daripada dalam ni pun boleh. Okay, saya pilih yang pertama ni, atom background. Okay, sekarang dia dah tukar background ni. Okay. Nampak tak bila kita pilih je background dia akan tambah background daripada yang asal ni. Okay, kita boleh tarik, okay, pindahkan semula ke yang pertama. Sebabnya kalau tidak nanti bila kita tekan green flag ni dia akan papai yang pertama ialah yang putih ni. Okay. Yang ni kalau kita belum nak pakai, okay, biar je dulu. Okay, yang kedua setkan satu background lain. Okay. Okay. Sekarang kita pergi ke sprite yang default kat sini. Sprite default ni kita panggil diberi gambar kucing ni. Okay, kita nak gerakkan kucing ni ke kanan. Okay, ikut yang kita punya cartanglia tadi, flowchart tadi, kucing berada di tengah stage. Kita tengok balik kita punya flowchart. Ni. Okay, mula-mula kucing berada di tengah stage. Gerakkan 194 langkah ke hadapan. Okay. Okay, mula-mula ambil coding. Coding dia bila kita nak buat coding dekat script dekat sprite ni, kita nak tambah script. Okay, kita mesti klik pastikan dia aktif. Kemudian kita klik dekat tab script atas ni. Tab script atas ni, cari kod nama dia event warna coklat. Okay, ni pentingnya kenapa kita kena tahu warna-warna tadi. Event warna coklat. Kemudian kita ambil when green flag click. Okay, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku tadi kita nak letakkan sprite dekat tengah-tengah, betul? Which is tengah-tengah kita tahu koordinat dia ialah berapa? X berapa, Y berapa? Tengah-tengah X dia 0, Y dia 0. Okay. Jadi kita kena letak kat sini, mula-mula kita pastikan duduk dia masih 0, 0. Okay. Lepas tu kita masukkan, gerakkan dia 194 ke kanan. Okay, tengok. Gerakkan 194 ke kanan. Okay, kita nak gerakkan guna coding yang berwarna
Apa untuk motion? Motion warna biru. Okay, biru ialah move. Okay, move, kita nak gerakkan dia tadi. Move, berapa langkah? 194. Jadinya kita dah tarik coding ni, letak di sini 194. Kita letak di sini. Katalah, alamak tersalah tarik lah pula. Kita nak ambil move, kita tarik turn. Jangan risau. Just tarik je, letak balik dia dekat kawasan dekat tengah ni. Okay, kita buat semula. Move. Okay, masukkan nilai dia nak gerak tadi 194. Okay. Lepas tu tadi kata kalau kita kena sentiasa tengoklah kita punya flowchart ni. Jika sampai ke hujung stage, pusing. Okay. Kalau sampai hujung stage tu macam mana? If tu duduk dekat motion juga. Okay, if on edge, bounce. Okay, tarik dia dekat sini. Okay, kemudian kita nak tunggu dia 1 second. Okay, kat sini jika saya hujung pusing. Lepas tu tunggu 1 second, dia patah balik ke kiri. Okay, untuk tunggu beberapa saat tu dia berada di control. Okay, control. Control ni adalah kawalan tadi. Kita ambil dia. Wait. Wait 1 second. Okay, kemudian patah balik. Jadinya kalau nak patah balik kita nak ambil apa? Pergerakan. Kita ambil dekat motion lah, pergerakan. Kita nak move. Okay, kita nak gerak ke kiri. Ke kiri ialah X kan? Tadi 194 tu X ke kanan. Kalau nak ke kiri 194. Okay, kita letak negatif 194. Cuba kita tengok. Apa berlaku? Okay, dia akan patah balik tapi menghadap ke belakang. Okay. Dapat tak macam ni? Nampak. Dapat tak? Dapat buat tak? Boleh. Boleh. Saya tak dapat buat dekat influence pada saya tak apa lalu apps dia. Oh, okey. Dia hanya boleh buat dekat komputer tak boleh buat dekat handphone. Buat dekat laptop Ya. Dia hanya dekat laptop sahaja. Yalah, dekat desktop ataupun dekat laptop. Maksudnya Splash ni kita hanya guna dekat komputer. Tak boleh nak awak nak create guna handphone. Okey. Okay, sekarang kita nak buat sprite yang bercakap. Okay. Sprite yang bercakap pula. Okay, yang ni tadi saya nak buanglah. Okay. Saya tak nak sprite kucing ni. Kucing ni kita boleh tukar. Okay, cara kita nak tukar sprite ialah di sini. Ini ialah cara kita nak pilih sprite daripada dalam library. Dalam library dah ada sprite yang dah disediakan ni. Okay. Kemudian kita boleh juga pilih sprite okay,
Dekat gambar orang ni ialah untuk pilih sprite, yang ni ialah untuk lukis sendiri sprite kita. Pilih paint new sprite. Dekat sini siapa yang kreatif boleh lukis sendiri. Dia katakan awak nak masukkan untuk yang ni awak boleh lukis sendiri macam dekat paint. Tapi dia terus di sinilah. Saya tak pandai sangat nak guna nak lukis di sini sebab memang tak kreatif. Jadinya selalunya apa yang saya buat ialah saya akan guna dekat library ataupun saya akan cari dekat internet. Cari, save dalam kita punya komputer, kemudian kita guna sahaja. Okay. Kat sini pun kita boleh buat sprite daripada kamera. Okay. Kamera ni dia nampak kosong sahaja sebab dia tak boleh, saya punya laptop ni tak boleh nak snap. Okay, kalau kita tak nak kita punya sprite tu, okay, cara dia ialah klik kanan, kita boleh delete. Okay, kalau kata kalau tak nak lah tadi sprite yang ni kan, apa-apa je, okay, kita masukkan sprite baru. Okay, kat sini saya ambil satu sprite yang dah ada ni, saya nak Every. Okay, saya tukar nama dia. Okay, yang ni saya tak nak tengok dia dulu. Okay. Okay, Every ni kita nak dia bercakap. Okay, katakan kedudukan dia kita nak letak dia dekat sini. Kemudian kita nak dia bercakap. Bila kita masuk saja dekat dekat Scratch ni, mula-mula sekali kita mesti ambil coding event. Event ni lah kita punya cerita lah. Bila flag hijau ni ditekan, apa akan berlaku. Okay, kita nak kita punya sprite ni bercakap. Okay, kita nak dia bercakap. Bercakap dia ialah dekat looks. Dekat looks dia punya antara dekat paparan dia lah macam mana kelihatan orang tu. Okay. Sprite tu nak bercakap. Okay, kita ambil dia ialah say hello. Okay. Say hello, yang ni pun boleh ataupun say hello untuk beberapa saat saya nak. Say hello for 2 second. Okay, kemudian takkan dia bercakap seorang kan? Okay, ni kalau kita test. Okay, dia tulis hello. Okay, sekarang kita masukkan sprite baru. Okay, masukkan sprite baru. Okay, dia nak bercakap dengan Ana ni. Okay. Okay, nampak tak tadi saya nak kecilkan dia. Kita klik dekat sprite ni, kemudian kita highlightkan dia di sini. Kita besarkanlah kecil, tengok saiz yang sesuai dengan dia. Okay.
Okay, sekarang kita dah ada dia punya dekat kostum dia. Okay, kecil sangat lah pula Ana ni. Okay, besarkan dia sikit. Okay. Okay lah tu. Lepas tu sekarang ialah giliran Ana pula bercakap. Masukkan skrip broadcast. Okay, broadcast ni duduknya di control. Di event, sorry. Okay, event pergi, kita tarik broadcast message apa yang Ana ni nak cakap. Okay. Okay, kita letak sini giliran. Kalau tak faham, bagi tahu. Okay. Okay, kemudian kita masukkan lagi coding untuk when I receive. Okay, when I receive pun dekat event. Event ni, okay, when I receive. Okay, kita tadi dah letak giliran Ana 1. Okay, nampak dia dah ada kat sini. Okay, kita nak tukar Ana tu pula yang bercakap. Okay, when I receive. Okay, Ana pula say. Okay, say duduknya dekat coding warna apa? Okay. Okay, dia duduk kat loop warna biru, warna purple ni. Okay. Ana pun cakap tak ada planning apa-apa pun. Okay. Sekejap, siapa perasan saya punya ni dah tertukar ni, dia punya coding. Okay. Mana dia pergi ke next costume. Okay, sepatutnya tadi ialah okay, say hello to second. Kemudian broadcast. Giliran Ana pula bercakap. Okay, hello. Okay, hello buat apa tu? Okay, cuba kita tengok apa berlaku kat sini.
Okay, kejap ya, ada gangguan pula. Okay. Okay, kita mula semula lah Okay, ambil event when click. Okay, lepas tu ambil say hello for 2 second dekat motion, dekat looks. Okay, say hello for 2 second. Kemudian ambil broadcast. Message 1. Okay. 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 Okay, nampak apa berlaku? Sebab kat sini saya klik dekat Ana, bukan dekat Every. Betul ya? Okay. Tadi kita dah ada Every punya ni. Jadinya patutnya kat sini Every dengan Ana kan? Okay, Every hello 2 second, kemudian kita ambil broadcast message 1. Okay, kemudian kita ambil message 1. Okay. New message name. Okay. Okay, kemudian kita nak anak-anak Every ni bercakap lagi, dia tanya. Okay. Okay, Ana ni pula yang nak bercakap. Okay, kita ambil okay, untuk Ana ialah when I receive okay, Ana pula yang cakap. Say hello for 2 second. Then dia broadcast message satu lagi. Okay, kat sini kita tukarkan giliran Every. Okay, nampak? Kita punya ini dah ada dua pergerakan. Yang pertama dia cakap hello, kemudian yang kedua pun dia cakap hello. Okay, kita tak nak cakap hello. Yang kedua ni kita nak Ana cakap ada plan apa-apa ke?
Okay. Okay, ada plan apa? Okay, dekat sini kalau kita nak masukkan kalau kita nak masukkan suara pun boleh. Okay, kita pergi dekat sound. Okay. Okay, kat sini kita boleh rakam suara kita. Okay, katakan kat sini kita nak hello. Okay. Hello. Oh, saya lupa. Tak boleh dengar suara kan kat sana? Boleh dengar. Boleh dengar? Boleh. Tadi masa saya present yang tu tak ada suara pula Dengar lah cikgu. Slide. Suara yang saya rakam ni? Tak ada. Yang itu tak ada. Itulah saya nak tunjukkan macam mana nak rakam suara tu. Okay, boleh kot. Okay, saya tunjuk lagi sekali kat sini. Okay, kita boleh rakam suara sendiri. Okay, dengan cara tekan recording ni. Okay, yang pertama tadi kita dah ada hello. Yang kedua dia punya rakaman suara ialah tak ada, ada plan apa-apa. Ada plan apa? Okay, saya rakam semula. Hello. Ada plan apa? Hello. Okay, sebab saya dah rakam suara saya tadi, bila saya ambil yang hello ni, dia akan, okay, saya ambil semula yang ni. Okay. Okay, cara lain kita boleh record terus kat sini. Hello.
Okey. Okey, kat sini tadi saya record terus. Bila kita play, dia akan papar terus suara kita. Jadi ya, apa yang kita tulis di sini, kita kena matchkan dengan apa yang kita rakam. Okey, kat sini kita tengok Ana ni pula. Okey. Ana ni kata ada plan apa. Okey, jadi kita nak play sound. Kat sini. Kita boleh ambil dekat kita dah tadi dah rakam. Plan apa? Jadi bila Ana ni bercakap, dia keluar perkataan, dalam masa yang sama dia akan keluar suara yang kita rakam tadi. Okey, kat sini kita tengok semula. Okey, hello. Okey. Kadang-kadang kalau dia macam keluar tak seiring, kita boleh letakkan suara dulu di atas. Okey, kita pindahkan play sound dulu baru say hello. Okey. Sampai sini saya nak tanya, dah ada yang boleh buat belum? Boleh? Boleh. Oh tak. Boleh. Boleh. Okey, lepas tu kalau kita nak tambah lagi dialog panjang lagi, kita sambung lagi. Okey. Kita kan dia kata tanya plan apa, kemudian tak ada apa. Okay. Okay, saya nak tunjuk satu lagi. Okay, ni kita close dulu. Saya stop sharing kejap. Okey, siapa nak tanya boleh tanya terus. Apa lagi yang kamu rasa nak tahu? Lanjut. Cikgu. Ya. Ni saya tak ingat, so saya nak tanya balik. Aha. Saya cuma ingat top dengan bottom 480 pixel. Kalau belah kiri tu panjang? Lebar dia. Lebar dia 380. Okay, thank you. Sorry, yang tadi awak kata 480 tu ialah X. 480 melintang, 360 menegak. Okay. Terbalik. Okay.
Okey, boleh nampak saya punya screen? Boleh. Okey, dekat sini saya ada 2 backdrop. Okey, saya ada backdrop pertama ialah ketika start. Bila start saya masukkan backdrop Bilik Darjah ni. Ini satu lagi backdrop ialah backdrop bila game over. Okey, lambat pula saya punya ni, kenapa lag? Okey, bila game over dia akan pindah, tukar. Kemudian kalau kita tengok kat sini, sprite saya ada banyak kat sini. Okey, sebenarnya kita boleh buat satu sprite. Okey, satu sprite dengan skrip yang dah siap, satu. Maaf. Okey. Kemudian kita boleh copy semua coding ni kepada sprite-sprite yang lain. Macam ni, saya buat banyak sprite kan. Tapi sebenarnya saya duplicate saja. Okey, kita boleh duplicate. Okey, tadi saya nak tunjuk yang ni lah yang tak boleh nak buka. Okey, sekarang ni. Okey, bila kita, okey, yang ni untuk cara besarkan screen. Okey. Okey, kalau tengok ini ada betul, salah, terlepas, skor. Okey. Macam mana kita nak setkan dia punya markah ni lah. Okey. Okay, dekat kita nak setkan markah ni dekat data. Dekat data kita buatkan variable. Okay. Okay. Ketika nak buat variable ni kita kena klik dekat stage backdrop. Okay, masukkan variable. Okay, saya ada tadi betul, salah, skor. Okay. Dekat sini kita buat dia punya variable. Okay. Kemudian apa yang berlaku bila kita start run. Okay. Switch backdrop to start. Kemudian kita turn off video. Okey, yang ni saya tunjukkan dia punya contoh. Okey. Bila run saja dia keluar arahan. Sentuh belon huruf Al-Quran. Klik ke kunci space bar untuk mula. Okay, saya klik space bar baru dia pergi ke stage yang kedua. Okey, dekat sini dia ada pergerakan dan saya tak boleh nak playkan dia sebab saya tengah share screen. Jadinya dia tak boleh, saya punya kamera ni inaktif. Okay, sepatutnya bila belon tu bergerak akan nampak muka saya dan saya boleh sentuh secara maya belon tu. Okay, sekarang ni kamera tengah pakai untuk meet, jadi dia tak aktif untuk sensing ni. Ini yang saya kata video sensing tu. Okay, bila dah tamat, dia akan paparkan berapa betul, berapa salah dan berapa terlepas kat sini. Saya dapat kosong lah yang betul, salah pun kosong sebab kamera kita tak aktif. Okay, ada satu lagi. Okay, yang ini kalau tengok background dia, kita tengok background ada 7 stage. Dia akan tukar-tukar background. Okay, untuk papakan kita besarkan dulu. Kemudian kita play kat sini.
Okay, ada bunyi background music kat sini. Okay. Kemudian arahan di sini ialah press space bar to start. Okay. Okay, bila press space bar, dia akan pergi ke teks lain yang akan keluar. Okay, kemudian dekat sini klik to start. Okay. Okay, dekat sini bila perkataan hello Aina ni sebenarnya ada record suara yang keluar. Okay, kat sini dia punya naratif, penceritaan. Okay, bila pop up keluar tulisan ni, suara tu pun sekali. Tapi you all tak dapat dengar kan saya punya audio ni. Okay, yang ni ada background music. Kemudian okay, dia bercerita sesama dia. Yang ni pun dia rakam suara. Tadi saya dah tunjukkan macam mana nak rakam suara dengan tulisan tu keluar serentak. Okay, yang ni dia bercerita dan memang kita rakamkan suara suara pelajar lah. Okay, ada 7 background tadi kan, dia tukar. Okay. Sekarang dia pergi ke scene seterusnya. Semua ni ada suara Ada tulisan dan ada suara. Ada background music. Okay, yang ni ada suara tepuk tangan bila dah habis. Okay, sepatutnya kat sini dia terus pergi ke game. Okay, press left to start the game. Okay, tapi sebab yang ni dia punya game tak siap. Rasanya saya dah boleh bagi beberapa contoh lah ni untuk dapatkan idea nak buat macam mana. Okay, ada satu lagi. Okay, kita tengok contoh lagi. Okay, ni pun video sensing. Okay, kalau sepatutnya macam ni saya boleh interact dengan kamera. Tapi kamera saya tak aktif. Okay, cuma saya nak tunjuk kat sini nampaknya 2 bola tapi setiap bola yang turun tu okay, ada nilai-nilai yang berbeza. Macam ni 6,000, ni 300. Okay, ada 8,500. Tapi tadi kalau siapa tengok, kita punya sprite tu cuma ada 2 sahaja. Macam mana kita nak tukarkan nilai dalam satu sprite yang sama. Okay, kita panggil dia sebagai kostum. Kita panggil dia sebagai kostum. Okay, satu sprite tapi ada banyak kostum. Okay. Macam mana nak tengok kostum tu? Okay, dekat sprite 1 saya tekan bola warna kuning dengan biru ni. Kita pergi ke yang tengah ni, ada script, ada kostum. Okay, dekat kostum ni lah kita tambah kita punya objek, kita punya sprite ni. Dia sprite yang sama cuma kita tukarkan nilai dia dekat sini, dekat pin ni. Dekat pin ni lah cara kita tukar nilai dia. Jadi tak adalah semak macam yang contoh tadi yang belon tadi, kalau kita tengok sprite dia kat bawah tu banyak kan. Okay, yang ni sprite dia 2 tapi dalam 2 tu ada kostum yang lain dengan nilai yang berbeza.
Okay, kalau tengok backdropnya hanya satu. Kosong saja backdrop saya pun. Sebab saya tak letak backdrop apa-apa kat sini. Backdropnya kosong tapi saya letak satu sprite. Sprite padang ni. Sprite ni static. Dia nampak macam background tapi sebenarnya background saya kosong. Saya just letak sprite static duduk di situ sahaja. Tapi dah nampak macam background. Okay, ada apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada apa nak tanya, cikgu pula nak tanya. Apakah? Okay, saya stop screen sekejap. Okay, apakah warna kod, warna coding untuk motion? Biru cair. Okay, apa dia punya fungsi? Fungsi dia untuk gerakkan sprite. Good. Apa warna coding untuk control? Kuning. Kuning. Kuning ke oren? Kuning. Kuning gitulah. Kuning itulah. Okay. Okay, apa warna untuk operator? Operator. Tak ingat. Tak ingat. Okay. Hijau. Okay, dalam satu dalam kita punya projek ni macam mana kita nak score kita punya markah ni lah. Kita perlu buat apa tadi mula-mula? Pendahuluan. Okay, lepas tu Penutup. dia nampak saya punya ni Okay, lagi? Elemen statik. Okay, baguslah. Elemen dinamik. Video. Okay, Sound. okay. Narrative. Text. Okay. Storyboard. Creativity. Okay. Kerjasama. Oh, semua dia baguslah. Okey, dah tahu macam tu. Okey. Saya ada apa-apa nak tanya tak? Ni saya ada satu nak tanya. Ya. Aspek mana yang lagi penting? Aspek game ke aspek storytelling dia? Dia e-kreatif ni dah namanya e-kreatif. Jadinya ikut kreativiti masing-masing. Semua yang saya listkan tadi semua ada markah-markah tertentu. Okey, katakan kalau kata penceritaan, naratif dia ada 10 markah tadi. Okey, penceritaan. Kemudian kita boleh buat game pun boleh. Okey, kalau kita nak buat video saja pun boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan semua elemen kita masukkan untuk dapat markah, untuk dapat skor lah keseluruhannya tu. Dan kita punya penceritaan tu kena kreatif. Kreativiti tu kita kena nak kata apa? Kreativiti tu dia tak ada satu gak lain mesti macam ni, mesti macam ni. Okay, dia terpulang sebenarnya. Okay. Okay, daripada sharing saya ni dah nampak tak macam mana nak buat dekat e-kreatif ni? Nampak. Okay, saya nak minta okay,
Okay, boleh nampak saya punya screen? Nampak? Okay. Okay. Boleh kita ready dengan kita punya Kahoot. Okay, get ready untuk masuk Kahoot. Masuk kahoot.it. Kemudian masukkan game pin ni. Boleh nampak nombor game pin ni 1220889. Okay, kalau ada soalan pun boleh letak tulis dekat chat. Okay, sila join Kahoot ni. Masuk kahoot.it, kemudian masukkan game pin ni. Saya guna handphone. Boleh. Macam mana nak pin cikgu? Saya tak tahu cikgu. Sebab saya guna handphone. Kalau laptop, okey lah. Okay, kalau macam tu tak dapat nak join, Fadila seorang je yang join ni. Okay, kalau dekat dekat handphone pun kita boleh buka aplikasi lain. Kemudian pergi dekat type dekat Google search tu kahoot.it. kahoot.it. Biasanya handphone kalau kita tengah meet pun kita boleh buka aplikasi lain. Tekan button tengah tu, button home, kemudian search kahoot.it. Apa yang jadi cikgu? Saya tak faham. Okay, search Kahoot, kahoot.it. www.kahoot.it, lepas tu masukkan kod. Wah, ada Supergirl. Tak ramai ni, alamak ai. Kejap cikgu, kejap. Kahoot. kahoot.it. Cikgu suruh tanya tadi, tak tanya kan cikgu pula tanya. Dia apa paling penting kreatif ni ialah planning. Planning, lepas tu awak mesti ada kerjasama dengan ahli kumpulan. Okey, cumanya e-kreatif yang untuk MITC ni kita dekat Malaysia tak ada robot tu. Jadinya kita boleh coding untuk buat aplikasi-aplikasi macam ni lah, ikut pada kreativiti masing-masing. Kalau dalam GITC, dia punya coding tu untuk menggerakkan robot tu. Okay, tapi basically dia punya kod samalah macam tu. Awak nak gerakkan X dia berapa, Y dia berapa, untuk gerakkan robot tu lah. Dua, tiga, empat, lima. Cepat-cepat. 8 orang. Mei masuklah. Tak apa, entah Cik Riza nak tanya ni kan. Dah ke cikgu? Okay, semua dah ready ke? Dah ready saya mula? Dah. Belum. Okay. Yum cepat Yum. Siapa yang first time buka Scratch hari ni? Oh, semua dah terror, dah biasalah tu. Cikgu tanya siapa first time, semua senyap je. Memang semua dah expert ni. Saya pandai sikit je Scratch. Okey lah. Sikit-sikit, lama-lama banyak lah. Cikgu rasanya dah boleh start kot. Okey dah Ada siapa nak masuk lagi? Tak ada. Okey, saya mula. Lupa nak cakap, soalan bahasa Inggeris. Jadi kreatif memang bahasa Inggeris kan? Jadi latihlah awak punya
bahasa Inggeris ni. Which code block start your project? Code mana yang kita nak start kita punya project? When this right click ke, when green flag click, start scratch, when green click. Dah 7 jawapan. Okay, jawapannya ialah when green flag click. 3 orang, siapa yang betul ni? Saya. Saya. Tahniah. Okay, untuk kita mulakan kita punya scratch, tekan gambar apa ni, gambar flag warna hijau tu. Okay, soalan seterusnya. Senang je kan soalannya? Yes. Okay, tahniah Rabani, Zahara, Akmal Hakim. Cikgu Hafsah masuk, kenapa tak jawab? Okay, next. Okay, kita tengok soalan kedua. What colour are the event block? Okay, untuk event tadi warna apa? Red. Jawab je. Ya ke? Event warna dark orange. Okay, tahniah. 6 orang betul. 6 orang, 2 orang betul. Sorry. Supergirl. Tak ada lah ada Supergirl memang lah. Aduh. Supergirl Saya tu Area siapa? Ega. Saya Area Ega. Eren. Okay, ready untuk soalan seterusnya? Ready. Okay, soalan seterusnya. What colour are the looks? Blok apa yang warna blok looks warnanya apa? Tadi saya dah cikgu dah tarik blok tu dah nampak. Event colour apa? Looks warna apa? Okay. Ya, betul, warna purple. Okay. Yang makin pandai dah, tengok. Supergirl dah turun. Okay, Akmal pula naik. Okay, next. Where on the stage would this send you your sprite? Okay, kat mana ni? Kita nak letak dia. Go to XY ni. Kita nak letak dia di mana? On the top kah? To the center kah? To the bottom of the stage. Kita letak X00. Wah, dah pandai. Okay, 00 maksudnya X0, Y0 duduk di tengah-tengah stage. Okay, next. Okay, Rabani naik lagi. Kita tengok nanti last siapa yang naik podium. Okay, apa ni panjangnya cikgu tunjuk tadi sikit-sikit aja. What shape you would this code draw? Okay, move 50 step. Gerak ke kanan 50. Lepas tu turn 90 degree. Turn 90 degree. Maksudnya pusing ke bawah. Move 50. Okay, turn 90 degree lagi. Move 90. Okay, then sampai ujung. Jadi bentuk apa dia? Betul. Yeay, betul. Dah tahu pergerakan dia ke mana. Okay, ada lagi. Yang ni kebat tau. Kalau tadi cikgu cuma cakap bergerak X ke kanan, Y ke atas bawah kan? Yes. Okay. Contoh kreatifnya kena kreatif. When flag click, pen down. Repeat. Move 50 step, turn 90 degrees. Apa akan jadi? Cikgu tak tunjuk tadi untuk pen down. Tapi boleh tengok kalau dia repeat 4 kali, apa akan jadi? Okay, dia akan lukis square juga. Sama macam tadi sebenarnya, cuma dia guna arahan repeat tu. Okay, tahniah. Okay, baik. Next. What shape would this code draw? Okay. Okay, dia guna pen. Repeat 5 kali. Move 100 step. Lepas tu pusing.
72 degree akan jadi bentuk apa? 72 darjah tu. Dia akan jadi bentuk pentagon. Okay. 5 sisi pentagon. Ya, betul. Okay, next. Okay, kalau awak boleh bayang dengan soalan-soalan ni, nanti awak faham lah maksudnya. Okay, what does this button do? Button ni, tadi cikgu dah tunjuk button ni untuk buat apa Enam, jawab. 7. Senang je. Button apa tu? Button new sprite. Okay, next. Dah berapa soalan kita ni? Baru 9. 3 lagi. Dia ada 3 ni. Which button do I press to import my own background? Kita nak masukkan background yang kita punya sendiri. Button A ke, B ke, C ke, D? A tadi dia daripada mana? B daripada mana? Okey, jawapannya C. Untuk kita import background sendiri daripada komputer. Okay, next. Which block would I use to move sprite? Nak move, nak bergerak, nak gerak tu tadi. Guna motion ke? Event ke? Control ke? Sensing ke? Tembak aja ke? Tahniah, 7 orang. 2 orang je salah, tak apa, okey lah tu kan? Okay. Next. Which block would I use to change the appearance of a sprite? Kita nak tukar appearance dia, rupa bentuk. Nak guna motion ke? Ke nak guna data? Data tadi cikgu dah terangkan apa dia kan? Guna looks. Yeay. Okay, if I want to move a sprite by pressing a key, which block would I use? Okay, kita nak guna key press. Nak guna apa motion ke, loop ke, event ke, control? Event ke, control ke, sensing ke, operator ke, data? Jawapannya events. Events tu macam tu lah, macam kita nak mulakan kita punya kita punya scratch tu. Tekan button flag hijau, tekan key tekan key S, tekan key space, macam tu lah. Dia semua berada di event. Okay. Dah habis. Ya. Aaron juga. Nombor 3. Akmal Hakim nombor 2 dan juara ialah Rabbani. Tahniah. Rabbani sekolah mana ni? SMK Puji tu. Okey. Kalau ada apa nak tanya tak? Untuk cikgu dah tak ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, jelas Agak-agak boleh buat tak dalam masa 4 jam? Okey, untuk awak buat untuk buat yang memang betul-betul cantik dalam 4 jam tu agak susah lah sebenarnya. Tapi untuk kita bercuba tu tak salah. Okey, pastikan betul-betul faham, kemudian ada planning. Planning tu paling penting. Kalau tidak nanti awak nak buat coding tapi tak ada plan, tak jadi apa. Sebab tu first ni flowchart ni mesti ada. Awak mesti lakau punya flowchart, lepas ni nak buat apa, selepas ni nak buat apa. Tapi setakat flowchart macam ni awak tak nampak apa kan. Awak mesti gambarkan dengan storyboard. Okey, kalau dah tak ada apa-apa,
Saya rasa itu saja perkongsian untuk hari ini. Saya serahkan semula kepada Cikgu Suria. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haliza. Rasanya macam meriah sangat kita punya bengkel petang ni. Okey, ada pertanyaan ke daripada guru-guru ataupun murid-murid untuk Cikgu Haliza kita? Okey, kalau tak ada, nanti anak murid ni semua bolehlah cuba-cuba buat Okey, baiklah. Dengan ini sampailah kita ke penghujung majlis ilmu pada petang ini. Sebelum bersurai, saya sebagai wakil tuan rumah iaitu SMK Pasir Gudang 2 ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah bicara daripada saya ataupun daripada penceramah jemputan sepanjang perkongsian ilmu yang berlangsung pada petang ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dapatlah kita sama-sama aplikasikannya untuk mengajar anak-anak didik serta membuat persediaan untuk pertandingan IT nanti. Kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PPD yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama yang sangat padu dalam menjayakan pertandingan ICT ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri bengkel kita pada petang ini. Sebagai penutup majlis, bagi yang Muslim, marilah kita sama-sama membacakan membacakan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, baiklah, sebelum kita dah tutup, tapi untuk kita punya buat sesi penggambaran, sudilah kiranya rakan-rakan guru dan juga pelajar sekalian untuk membuka kamera untuk kita snap gambar. Okay, ada lagi tak yang buka kamera ni? Ramai lagi tak buka kamera tu? Okay, saya buka Okay, 1, 2, 3. Okay, untuk yang guru-guru, link kehadiran saya dah sharekan dekat bahagian chat. Boleh masuk untuk daftar bengkel hari ni lah ya. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Tak boleh log off Okay, terima kasih Cikgu Liza. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Kucing nama apa? Ya. Comot. Nah, comel-comel macam tu panggil comot. Dia yang paling soft. Ya, muka dia comot. Tak, comel tu. Gebu. Sihat, so badan dia. Makan tidur lah tu. Ni. Nama apa kucing tu? Elias. Abang Rabbani, kucing tu nama apa? Nanti adik tak jumpa. Elias. Abang Bani. Rabbani. Kucing tu nama apa? Kucing tu nama apa? Kucing tu nama apa? Comot, dia kata nama Comot. Macam saya ada circle. Saya ada pupil. Tu Cik Ana. Cik Ana ni. Ahmad mana dia? Ahmad ni pemalu. Ahmad pemalu ada kat bawah meja. Okay. Bye-bye semua. Terima kasih.